Boleh saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah kurnia bekal buat kita sekali lagi malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita hadir ke Dewan Baitus Salam ini, tak lain tak bukan untuk mempelajari kalamullah. Walaupun cuaca di luar sana hujan, jam dan seterusnya, tapi Allah izinkan kita dapat bertemu. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Ta'ala hitung sebagai amal saleh, dan dengannya kita senantiasa berharap semoga Allah satukan kita beramai-ramai dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita buang masa, insya-Allah kita terus kepada urutan huruf hijaiyah sebagaimana biasa yang kita sebut-sebutkan. Jadi saya sebut, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ya. Baik, sebagaimana biasa kita sebutkan, inilah dia urutan huruf hijaiyah yang mana sepatutnya kita mempelajarinya dan juga kita belajar bermula alif sampai kepada huruf ya. Maka huruf-huruf ini dipanggil sebagai huruf hijaiyah. Baik, saya kita sambung pada muka surat berapa? 15, Iqra 1 Muka surat 15. Jadi tolong buka Iqra 1 pada muka surat 15. Kita sampai kepada huruf isti'la yang berikutnya, iaitu huruf ta. Jadi bila ta ni telah pun dibariskan, maka hilanglah dia punya hamzah dekat belakang tu. Jom sebut sama-sama. Ta, ta'adha, za tasha, hajata, tasada, ذا طاسا زاد طا ضاد داد صا سارطا شاد ثا شخطا طاح ذا بصدا ذرطا جزضا ثأشا سخطا أبت ثجح خد ذرز سشا صدطا. Baik, kalau dekat sini kita terputus nafas, curi nafas, tak ada masalah. Dia bukan ayatul Quran lagi. Maka kita cuma berlatih sahaja untuk menyebut alif sampai kepada huruf ta. Baik, jadi sebelum kita baca beramai-ramai, suka saya nak ingatkan huruf ta, cara sebut dia macam sebut huruf ta, macam sebut huruf dal. Hujung lidah kena langgar belakang, gigi arnab ataupun gigi atas kita. Kemudian huruf ta dia nipis, huruf dal dia sederhana, dan huruf ta yang kita sebut sekarang adalah huruf isti'la, iaitu huruf tebal. So tak bolehlah baca ta, tak boleh. So dia kena gemuk ta. Dan ta ni pula tak melibatkan bibir, jadi tak payah nak muncung. Jangan sebut to.
Sirato. Tak sedap. Jadi kita biar mulut kita statik saja, yang tebal di dalam mulut sahaja. To. Siapa sebut? Baik, tengok pada baris yang kedua tu, baris yang ketiga lah, yang hujung sekali ada za, dal, to. Nampak tak? Baris ketiga ada za, dal, to. Maka huruf zai ni kita tahu dia terkeluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah. Dan sifat zai berdesir. Za, sebut? Baik, da, to. So kita dah kata tadi huruf ta, huruf dal, huruf to. Tempat keluar mereka sama. Makanya hujung lidah kena langgar belakang gigi a, atas. Dato. Jangan muncung dato, bunyi tak sedap. So dia dato. Zadato. Okey, jangan terkesan dengan ketebalan to menyebabkan da jadi do. Zada, lembut. Zadato. Baik, sekarang dah tahu to keluar dekat mana. Jom ramai-ramai baca daripada to, do sampai habis. 1, 2, 3. To, do. Za, to, sya. Haja, to. Ta, so, do. Za, to, sa. Za, da, to. Sa, ro, to. Sya, do, tha. Sya, kha, to. To, ha, za. Basado, dharato, jazado, tha'asha, sakhato, abata, thajaha, khada, dharaza, sasha, sadoto. Baik, jadi ini huruf hijaiyah yang kita kena baca secara tebal dan dia termasuk di kalangan huruf-huruf isti'la. Jom kita pergi muka surat berikutnya. Kita masuk huruf isti'la yang kedua, yang ketiga pula, iaitu huruf dha. Jadi sebut sama-sama ta, dha. Baik, kita bahas terus siap-siap supaya tak salah sebut. Jadi huruf ta tadi kita dah kata hujung lidah langgar belakang gigi atas. Makanya dha pula apa nak kena buat Syahir? Kena gigit lidah. Bila gigit lidah tak boleh lepas dia lembut. Nanti bunyi za. So dia kena tebal juga. Dha, sebut. Dan dia tak berhajat dengan bibir. Jadi tak payah kita nak zo, tak payah. So dia dha. Cukup kita tebalkan bunyi sahaja. Sebut sama ramai. Ta, dha. Dha, ta. Ba, ta, dha. Dha, ha, za. Nampak dua-dua kena gigit lidah. Dha dengan za. Apa beza dia? Dha tebal, zal ni nipis. Jangan baca dha haza. Tak betul lah. Ataupun za haza. Salah lah. Dia mesti dha haza. Sa, dha, dha. Da, sad. Da, sa, dha. Ta, haza. Sya'a, dha. Sarasa. Zakhata. Tharada. Zakhada. Tadadha. Sadasya. Jatada. Syatadha. Abata, thajaha, khada, dharaza, sasya, sadatadha. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita baca ta dengan dha, bacaannya kena tebal. Jadi ini pelajaran lah. Baik, dha atau ramai-ramai sampai habis. 1, 2, 3. Dha atau ba ta dha. Dha hadha. Sa dha dha. Da sa dha. Ta hadha. Sya'a dha. Sa ra sa. Tharada.
ta dha dha sa da sya ja ta dha sya ta dha abata sajaha khada dhara za sa sya sa da ta dha. Baik, barakallahu fikum. Ada siapa-siapa tak faham? Alhamdulillah. Ni sebenarnya kita punya ulangan kan. Jadi sebenarnya ulangan ni penting supaya kita tak salah sebut huruf ta dengan huruf dha. Tapi bila saya tengok contoh ta dha ni pada dua muka surat ni nampak ada banyak juga contoh huruf dad. Jadi huruf dad ni ingat contoh pada tengok baris yang ketiga tu kan. Dia ada sa dha dha. Jumpa tak? Baris ketiga tu ta dha atau bawah dia. Sa dha dha. Jadi huruf dad ni tengok baris bawah dia pun sarada, zakhada, tadadha, banyak dot. Jadi huruf dot ni macam mana nak sebut, Syekh? Sifat dia adalah tebal, betul. Dan sifat lain dia adalah istitalah, memanjang. So apa arti panjang? Sepanjang-panjang lidah. Dia langgar gigi atas. Jadi kita pun sebut dengan keadaan tebal, cuba sebut do. Do. Semua lidah rasa talhah. Semua rasa. Do. So bunyi dia adalah do, tak payah pakai bibir, jangan do, tak payah. Do. Jadi banyak contoh to, banyak contoh zo dan juga banyak contoh do. Okey, selesai. Baik, tak apalah kita sentuh dua muka cukup malam hari ini kerana manfaat Iqra ni sebenarnya besar juga tapi ramai tak dapat nak hadir, boleh jadi bercuti dan semisalnya. Maka kita terus kepada pembacaan Al-Quranul Karim kita pada malam hari ini. Taib, jadi hari ini kita akan sambung pada muka surat 70 ke 80 Syekh? 80. Baik, tolong buka Al-Quran masing-masing ayat ke 17. Muka surat 80. Surah An-Nisa. Tengok atas sekali, belah kiri itu dia tulis 80. 80. Jumpa tak, Fal? Ayat 17. Baik, jadi sebagaimana biasa, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Saya baca, kita ikut bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata tengok Quran masing-masing, baca betul-betul. Kita akan dengar setiap orang baca sebentar lagi insya-Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Siapa nafas tak sampai, dia berhenti dekat su'. Kemudian dia tarik baliklah. Lilladzina ya'maluna su'. Boleh? Kalau kita kata kita berhenti kat bijahalah tadi ni, kita boleh terus sambung. Thumma yatubuna min qarib. Fa'ulaika yatubullahu alaihim. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون ولا الذين يموتون وهم كفار
kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Baik, kita dengar setiap orang baca 2 ayat ini, kemudian kita tadabbur isinya. Kita minta Abang Midun, silakan. Syukran. Baik, sebelum kita tadabbur, saya suka nak dengar ramai-ramai baca daripada innamat taubatu tu. Kita mula dengan a'udzubillah lah. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Azaban alima. Baik, insya-Allah kita pergi kepada tadabburnya. Saya baca seorang-seorang, tak payah ulang, saya dengar saja, kemudian kita tadabbur. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Baik. Jadi 2 ayat yang kita nak bacakan, yang kita telah bacakan di malam hari ini, ayat 17 18 daripada surah An-Nisa. Allah Azza wa Jalla nak menampakkan kasih sayangnya ke atas kita. Dan Nabi SAW telah pun menyatakan kepada kita, kullu bani adama khatta'un. Asal nama anak Adam mesti buat salah, mesti buat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang bersegera bertaubat. Jadi dalam ayat 17-18 ni Allah nak cerita tentang taubat siapa yang aku terima, taubat siapa yang aku tak terima. Jadi kita takutlah sebab kita ni semua akan rujuk kepada Allah. Rujuk maksud dia apa kak? Kembali. Sebab tu kalau ada kawan kita ke, jiran kita ke, orang-orang yang kita kenal ke tak kenal ke, dia wafat, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Maksudnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ada orang kembali dalam keadaan maghfur. Ada orang kembali dalam keadaan mal'un. Siapa dia maghfur? Orang yang diampunkan. Ada orang balik dalam keadaan mal'un. Orang yang kembali dalam keadaan dilaknat. So, na'udzubillah. Jom kita cek. Ayat 6, ayat 17. Allah Ta'ala cerita siapa? Allah Ta'ala cerita apa? Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang betul-betul diterima di sisi Allah. Lilladzina ya'maluna as-su' adalah untuk mereka-mereka yang melakukan satu kesalahan bijahalah, dengan syarat dia cuai dan leka, tak sengaja. Ini taubat yang Allah Ta'ala pasti terima. Jalan dia apa? Thumma yatubuna min qarib. Dia kena taubat cepat-cepat.
Dia bukan tunggu nantilah aku tua pencen baru nak taubat. Tak jadi. So dia sedar saja dia buat salah dalam posisi dia tak sedar ataupun dia cuai, dia leka, dia tak tahu benda tu salah. Bila dibetulkan, cepat-cepat dia taubat. Allah kata, faulaika yatubullahu alaihim. Taubat orang macam ni aku terima. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan baiknya Allah Taala, Allah kata aku ni Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. So kita tak payah nak cong Allah lah. Tak boleh nak tipu Allah Ta'ala lah. Sebab itu jamaah sekalian, setelah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengamalkan sunnah, ada satu doa yang saya kira kita kena selalu amalkan, dan doa ni untuk mereka yang hipokrit. Supaya kita tak tergolong menjadi mereka yang hipokrit. Apa doa tersebut? Cuba sebut ramai-ramai. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa alsinati minal kadhib wa a'yunani minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ahlan wa marhaban. InsyaAllah. Baik, jadi doa ni saya kata tadi untuk kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan Allah, jangan sampai kita jadi hipokrit. Hipokrit ni maksud dia apa, Wan? Bahasa mudah faham bermuka-muka. Depan kita sengih, belakang kita bagaikan singa yang menunggu waktu nak menerkam anak kambing lemah. Jadi, jangan gitu. Apa maksud Allahumma tahhir qalbi minan nifaq? Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah sucikan jantungku, hatiku, jangan sampai terkena penyakit kemunafikan. Sebab kita tak nak pakaian-pakaian agama, zahirnya nampak macam orang alim, orang saleh, tapi di balik hati ini, kita adalah munafik. Jadi dalam banyak-banyak orang, yang paling teruk, orang munafik. Sebab itu Allah kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia paling bawah sekali dalam neraka Jahannam. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah. Kalau kita tengok dalam, kalau kita belajar ilmu fiqh sekali pun, bab yang pertama kita belajar tentang taharah. Taharah maksudnya kebersihan, kesucian. Jadi sebenarnya dalam hidup ni, benda yang paling patut dibersihkan adalah badan, hati. Baguslah nak menjawab kan? Bagus, silakan jawab. Tapi gitu, hati. Sebab Allah Ta'ala kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Dalam sebahagian matan, saya gabungkan sekali. Nabi kata, Allah langsung tak tengok muka kita, tak tengok badan kita, taf ke tidak taf ke, ramping ke tak ramping ke, sadar ke tak sadar, Allah tak tengok. Tidak pula Allah tengok pada kekayaan kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah Ta'ala tengok pada hatimu dan amalanmu. Jadi doa ni, memang kita sebenarnya, tambah-tambah sekarang musim hujan, waktu mustajab doa. Kita pula selalu musafir daripada rumah datang kemari, pergi tempat kerja dan seterusnya. Maka sepatutnya kita memperbaguskan doa kita. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah doa ma'thur. Maka doa yang selamat untuk diamalkan. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, jangan sampai aku terkena kemunafikan, penyakit nifaq. Wa a'mali minar riya, jagalah amalan aku ya Allah. Bersihkanlah amalan aku. Jangan sampai sebuah persembahan aku semuanya dengan riya. Riya maksud dia apa? Abang Midun? Kita buat nak orang tengok. Sum'ah pula kita buat nak orang puji. Jadi ada dua penyakit. Riya, sum'ah. Riya, sum'ah. So sami' kan? Sum'ah. Jadi riaan wala sum'atan, la riaan wala sum'atan. Kita senantiasa berharap semua yang kita buat ni, hatta baca Quran, datang majlis ilmu macam ni pun, la riaan wala sum'ah. Tidak, bukan kerana nak orang pandang, tidak pula kerana nak dengar pujian orang. Jadi ni doa powerful ni, most powerful. Wa a'mali minar riya wa alsinati minal kadhib. Ya Allah, tolonglah sucikan lidahku, jangan sampai aku senang menjadi pembohong. Faham tak? Jadi anak-anak kecil-kecil ni, biar kita membesar, jangan sampai menjadi pembohong. Sebab kita biasa dengar pepatah Melayu dahulu, dia kata apa? Siakap senohong ikan apa? Ikan duri. Betul ya? Cakap bohong lama-lama mencuri.
Jadi dia berasas daripada sifat rasa aku klepet ajalah, aku tipu ajalah, aku sembunyikan ajalah, dan akhirnya dia boleh bawa kepada sampai mencuri. Hati-hati. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa alsinati minal kadhib wa a'yunani minal khiyanah. Tolonglah jaga pandangan aku wahai Allah. Bersihkanlah pandanganku, janganlah dengan pandangan khianat. Bila kita tengok satu-satu kawan kita ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi, jangan jealous. Bahkan kita kena sebut Allahumma barik fik ataupun barakallahu fik. Masya Allah, tabarakallah. Ini pandangan-pandangan yang disusuli dengan ucapan-ucapan baik. Tapi ada orang kadang-kadang depan kita senyum, tahniah belakang kita, canang dekat orang, silap-silap main judi, main tikar, main nombor ekor lah. Dia cerita buruk pasal kita. Jadi kita jangan jadi kelompok itu. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui wahai Allah apa yang terdapat di balik hati dan juga mata-mata yang penuh khianat. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun. Kau lah yang tahu mereka-mereka yang memiliki mata-mata pengkhianat dan juga apa yang terdapat di balik hati. Jadi jamaah sekalian, patah balik pada ayat 17 ini, Allah ajar kepada kita, kita ni kot mana pun mesti buat salah, mesti buat silap. Jalan utamanya, bila Allah kata engkau buat salah, engkau buat silap, ya tubuna min qarib. Cepat-cepatlah taubat. Jangan apa kita panggil? Jangan apa? Tangguh-tangguhkan, delay kita punya taubat tu. Hatta kalau hari Khamis hari ni, besok Jumaat, malam ni dah dianjurkan baca kahfi. Kita akan jumpa ayat apa? Allah kata apa? Fala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah sesekali engkau suka-suka sebut besoklah aku buat, besoklah aku buat, besoklah aku buat. Maksudnya suka extend, suka delay kecuali engkau sebut insya-Allah. Boleh nampak tak? Jadi kadang-kadang kita lupa nak sandarkan hidup kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ramai kita kalah. Baik, jom pergi ayat 18 pula. Ini ayat 18 ni Allah nak cerita taubat siapa yang aku tak terima pula. Saya kira kita dah biasa dengar ada ayat ni. Cuma ni untuk peringatan kita bersamalah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Kalau taubat tadi, Allah Ta'ala kata aku terima orang yang melakukan satu kesalahan. Dalam keadaan bijahalah, dalam keadaan dia jahil. Dia tak sedar pun yang dia buat salah. Kalau dia cepat-cepat istighfar, minta ampun, Allah maafkan. Allah terima taubat dia. Tapi untuk mereka yang mulazamah dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, dengan kerosakan, setelah diingat pun dia buat tak reti saja, Allah kata taubat dia aku tak terima. Bukan dianggap orang itu orang bertaubat. Saya baru-baru ni, tak tahu 1, 2, 3 minggu ni ramai bertemu dengan mereka-mereka yang ada masalah, baik dari sudut jiwa, dari sudut harta, dari sudut keluarga dan seterusnya. Kadang-kadang bila kita ajak rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka suka nak delay dan juga tangguh-tangguh. Macam contoh ada satu kawan, dia selalu cakap kat saya, aku tak faham lah dengan kehidupan aku ni. Waktu PKP, orang lain tak ada kerja, aku ada kerja. Dah habis PKP, orang lain ada kerja, aku pula tak ada kerja. Dan aku kena buang kerja. Ketika aku nak pergi apply kerja, dah dipanggil interview, aku accident pula, kaki patah pula. Soalan aku, Faiz, adakah Allah Ta'ala sedang mempermain-mainkan aku? Ini soalan dia. Jadi soalan tu soalan yang menggerunkan, soalan yang kita kata, takkan sampai tara tu kau boleh fikir. Jadi saya pun tanya, okey, sekarang ni cerita dia straight to the point nak apa? So dia kata, iyalah aku tak ada kerja, aku tak ada duit lah. Jadi aku berhajat dan berharaplah kalau dapat bantuan duit, dan bukanlah bantuan, aku naklah ada duit sendiri. Jadi saya kata aku ni tidaklah kaya sangat, tapi setakat nak tolong sikit-sikit tu bolehlah. Berapa keperluan yang diperlukan, maka dia pun mention beberapa keperluan dia. Kita pun tolong. Hampir-hampir nak waktu asar, kita pun kata insya-Allah 5 minit lagi, 10 minit lagi nak asar. Saya selalu ingat, di antara guru-guru kami berpesan, jika nak bagi nasihat, antara jalan yang paling mudah nak menarik manusia untuk dakwah adalah dengan kedermawanan. Jadi kita pun siap transfer, tengok jam, 15 minit lagi nak asar ni, kita transfer duit. Ni aku dah transfer ni, kalau rasa boleh bayar, bayarlah. Kalau perlu kepada penangguhan waktu, bagi tahu je. Jangan buat diam. Nanti kalau buat diam, kita bergaduh. Kan? Kalau agak-agak nak bayar bila? Dia kata hujung bulan. Okey, nanti nak hujung bulan, kalau tak boleh bayar, cakap. Jangan buat diam. Nanti kita masam muka. Okey, faham. So kita tengok dia pun dah dapat duit. Terima kasih lah, sudi tolong bla bla bla. Kita pun kata, 10 minit lagi nak azan ni. Jom kita pergi masjid semayang asar sama-sama. Tahu dia kata apa? Tak apalah Faiz, kau pergi dulu, aku jaga slipper kau je lah. Kau pergi lah dulu, aku jaga slipper kau.
Jadi faham tak? Saya cakap, bila saya bagi tu, bukanlah kita kata kita kaya, tapi kita bantu tu dengan harapan, moga-moga hati engkau jadi lunak nak dengar peringatan. Saya kata yang bagi ni bukan aku. Sebenarnya Allah izin kita bertemu ni pun nikmat dan kurniaan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala hidayahkan kepada aku untuk bantu engkau sedikit, kau dan aku kena rujuk kepada Allah Ta'ala. Rezeki yang aku dapat pun datang daripada Allah. Yang sekarang kau dapat pun datang pada Allah. Bukan datang daripada Faiz. Oh, faham. Hayya 'alas salah, jomlah kita pergi semayang. Tak apalah, kau pergilah dulu. Boleh nampak tak? Jadi orang-orang macam ni kalau kita tanya bila dia nak semayang, dan pada ketika tu saya boleh nampak lah wajah dia berubah. Alah, nanti aduh. Nampak? Nanti aduh. Sampai bila? Padahal kalau kita tanya tahu tak semayang tu wajib, dia akan sebut aku tahu semayang tu wajib. Tengok apa yang berlaku. Allah Ta'ala kata, taubat itu tak dianggap taubat jika engkau terus-menerus melakukan kemaksiatan. Apa lagi yang berlaku? Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai-sampai hampir kedatangan maut menjemputnya. Dah nak mati dah. Barulah dia kata, qala inni tubtul an. Allah kata taubat dah aku tak terima. Faham tak? Setelah diingatkan berhari-hari, berminggu-minggu, detik demi detik, diingat-ingat, dipesan-pesan, tapi dia buat relax aja, dia delay. Tiba-tiba sampai waktu nak mati dah. Baru dia kata, oh sekarang aku nak taubat, Allah kata taubat dia aku tak nak dengar. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Dan kita tahu taubat ini pula ada expired date. Kan kita selalu sebut apa? Dua kan? Satunya apa? Nyawa sampai kerongkong. Yang kedua ketika matahari sampai terbit daripada barat. Jadi Allah Ta'ala kata walalladzina yamutuna wahum kuffar. Kalau orang tu mati dalam keadaan dia kafir, tak sempat nak taubat, memang tak akan diterima lah taubat dia. Jadi sebab tu ucapan kufur ni hati-hati. Sebab kufur ni dia bukan i'lan. Dia bukan saya murtad. Bukan gitu, bukan buat status saya keluar Islam. Tak. Tapi kufur ni boleh dengan i'tiqad hati, boleh dengan ucapan, boleh dengan perbuatan. Jadi kalau mati tak sempat nak taubat, Allah kata itu bukan taubat. Dia nampak tak? Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kata Allah Ta'ala, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri tazkirah di malam hari ini ataupun tadabbur, saya suka nak baca satu hadis datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan saya kira kalian biasa dengar juga hadis ni. Nabi SAW fima yahqi an rabbih tabaraka wa ta'ala, Nabi cerita tentang ucapan Allah Ta'ala, sifat Allah yang maha baik. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aznaba abdi zamban, salah seorang daripada kalangan hamba-hambaku telah melakukan satu dosa. Faqala Allahumma ghfirli, maka hamba tadi pun terus ucap, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala pun mengatakan, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Hamba aku telah pun melakukan satu dosa, dan dia telah pun minta ampun kepada aku dalam posisi dia tahu dia ada Tuhan yang boleh memaafkan. Wa ya'khudhu bidzam, dan juga mengampunkan dosa. Summa ada fa'aznaba, tapi berlangsunglah beberapa waktu, tiba-tiba dia tergelincir kembali melakukan dosa tersebut. Nampak tak? Kita buat dosa, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Cantik dah. Kita pun kawal. Tak mau dengar muzik, tak mau tengok filem, tak nak cakap sembang merapu, tak nak mengumpat. Tiba-tiba sampai satu waktu tergelincir pula. Jadi apa yang berlaku? Thumma ada fa'aznaba faqala ay rabbi ghfirli dhanbi. Kemudian dia tadah lagi tangan, ya Allah, ya Tuhanku, aku tersalah lagi, ya Allah, maafkanlah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun jawab, aznaba abdi dhanban, hamba aku buat salah lagi ni. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzam. Namun begitu hamba aku ni dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan juga menghapuskan dosa. Thumma ada fa'aznaba. Kemudian dia pun tinggalkan tadi maksiat untuk beberapa tempoh, kemudian dia tergelincir lagi. Dia buat lagi dosa. Faqala ay rabbi ghfirli dhanbi, dia pun kata lagi, ya Allah, maafkanlah aku dosa aku ni, ya Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala jawab untuk kali ketiganya, aznaba abdi dhanban, hamba aku ni buat lagi ni dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Dan hamba aku ini tahu dia ada Tuhan yang maha pengampun, yang mengampunkan dosa dan juga menghapuskan dosa. Qad ghafartu li abdi,
maka persaksikanlah, kata Allah, aku telah ampunkan hamba-Ku tersebut. Falyaf'al ma syaa, maka berbuatlah semahu dia. Hadis muttafaqun alaih. Apa kita belajar dalam hadis ini? Bukan anjuran perbanyakkan dosa. Tapi Allah nak bagi isyarat kepada kita, selama usia kita, Allah izinkan hidup, kita pasti akan buat salah. Tak selamanya kita akan terus menerus menjadi orang saleh. Sebab itu Nabi kata, lau tadumuna ala ma qultum, kalaulah kamu ni asyik cakap yang kita ni 24/7 ingat syurga, ingat neraka, la safahat alaikumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum. Nescaya malaikat akan turun ke jalanan-jalanan bersalaman dengan kamu, hatta dekat katil kamu pun malaikat akan salam kamu. Nak bagi tahu tahniah lah. Memang langsung tak buat dosa. Tapi benda tu mustahil. Budak kecil ke, orang dewasa ke, orang tua ke, kita tak pernah terlepas daripada dosa. Maka hadis yang kita baca sebagai penutup tadi, dia adalah motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apa pun dosa engkau, mintalah ampun pada aku. Mintalah ampun pada aku. Ucaplah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan saya kira Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah kata, aku pernah bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku hitung dalam majlis tersebut Nabi sebut apa? Rabbighfirli. Cuba sebut. Wa tub alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur. Sekali lagi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi amalkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbighfirli, maafkanlah kesalahanku, wa tub alayya, terimalah taubat aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, At-Tawwab, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, Al-Ghafur, dan Engkau Maha Pengampun. Wallahu taala a'lam. Jadi kiranya dalam hari-hari kita sangat berhajat kepada taubat dan juga istighfar. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kita dan kita kembali kepada Allah dalam posisi radiyatan mardiyah. Kita redha bertemu Allah, Allah pun redha nak bertemu dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.